antara ayat-ayat yang menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, yaitu pasangan-pasangan antara manusia, yaitu suami isteri ataupun berkahwinan antara suami dan isteri. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa min ayatihi, dan antara ayat-ayatnya yang menunjukkan kuasanya, yaitu Allah telah menciptakan daripada diri kamu, wahai manusia, pasangan-pasangan kamu, litaskunu ilaiha, untuk merasa tenang dengannya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan antara suami dan isteri di dalam hubungan itu mawaddah dan rahmah. Ada mawaddah, juga ada rahmah. Inna fi dzalika la ayat. Sesungguhnya di dalam urusan hubungan berkahwinan itu, berpasangan-pasangan suami isteri, ada banyak ayat-ayat bagi orang yang bertafakkur, bagi orang yang berakal. Bukan satu ayat sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat liqaumin yatafakkarun. Banyak ayat-ayat di dalam hubungan itu bagi kaum, bagi manusia yang bertafakkur, yang berfikir tentang keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala telah meletakkannya di dalam pasangan atau hubungan itu. Ulama berkata, antara nikmat Allah Subhanahu wa taala dan antara asbab adanya mawaddah dan rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan untuk lelaki dan perempuan daripada manusia, daripada jenis mereka sendiri, iaitu daripada manusia. Yang mana kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan itu bukan daripada jenis manusia, maka susah akan jadi mawaddah dan mahabbah atau cinta atau rahmah antara dua-dua. Jadi di dalam ayat ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan 3 perkara amat penting dalam hubungan suami isteri. Yang pertama, as-sakinah, litaskunu. Yang kedua, al-mawaddah. Yang ketiga, ar-rahmah. Yang pertama, as-sakinah, iaitu untuk ketenangan, untuk merasa tenang. Suami merasa tenang dengan isterinya, isteri merasa tenang dengan suaminya di dalam hidup dunia ini. Yang kedua, al-mawaddah. Al-mawaddah itu iaitu menzahirkan cinta, menzahirkan kebaikan daripada suami kepada isteri, juga daripada isteri kepada suami. Setiap satu hendaklah menzahirkan cintanya kepada yang lain di dalam cara dia bercakap, dalam caranya berbuat, juga di dalam zahir hubungan mereka berdua-dua. Perkara yang ketiga iaitu ar-rahmah, sakinah dan mawaddah dan rahmah. Ar-rahmah itu iaitu merasa kasihan, rasa kasihan atau rasa kesian daripada suami kepada isteri, daripada isteri juga kepada suami. Kadang-kadang suami itu tidak mencintai isterinya, atau isterinya jatuh miskin atau jatuh dalam penyakit yang bahaya begitu. Jadi waktulah datang waktu kerja rahmah, waktu mengamalkan rahmah di waktu itu daripada suami kepada isterinya. Sekaranglah dia hendaklah kasihan dan kesian kepada isterinya. Macam tu juga daripada seorang isteri terhadap suaminya. Jika suami itu jadi miskin atau jatuh dalam penyakit, dapatkan penyakit yang bahaya, yang sehingga tak boleh bergerak atau tak boleh jalan atau macam tu, atau dia tak rasa cinta atau sayang dengannya, jadi dia rasa kesian, maka dengan rasa kesian itu cinta bersambung. Hubungan berkahwinan
bersambung dan kekal. Kalau sakinah tak jadi, iaitu ketenangan, akan digantikan selepasnya dengan mawaddah, iaitu cinta dan mahabbah antara dua-dua. Tapi kalau cinta juga dah tak ada, maka akan datang waktu rahmah, iaitu kasihan satu sama yang lain. Sebab itu Al-Imamul Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seorang lelaki yang mempunyai anak perempuan, dia kata, wahai imam, ada seseorang lelaki yang ingin tunang atau kahwin dengan anak saya. Jadi apakah nasihat kamu tentang sifat lelaki yang saya akan mengkahwinkan anak saya dengan dia? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata kepadanya, kawinkanlah anak kamu itu dengan lelaki mukmin. Ini yang pertama. Islam, orang muslim, lelaki muslim dan beriman kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah dan takut kepada Allah. Dia tak cakap sama dia, kawinlah anak kamu dengan lelaki yang kaya, yang masyhur, yang hebat. Dia kata, paling penting lelaki yang kamu pilihnya untuk anak kamu, iaitu lelaki yang beriman kepada Allah dan takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Kenapa? Dia kata, sebab kalau dia mencintai anak kamu, maka dia akan memuliakan dia. Akan muliakan anak kamu. Sebab dia cinta kepada anak kamu. Dan kalau dia benci kepada anak kamu, kalau dia benci, tak selesa, tak suka kepada isterinya, tiba-tiba lepas kahwin dah lama macam tu, dah tak cinta, tak suka, maka orang itu tidak akan menzalimkan anak kamu. Tidak akan keras kepada anak kamu. Tidak akan melakukan perkara atau perbuatan yang buruk atau yang jahat kepada anak kamu. Sebab dia orang beriman. Sebab dia orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu tidak beriman, tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau dia cinta, barulah dia buat baik. Dia buat bagus. Tapi kalau dia tak cinta, waktu itu akan jadi banyak masalah. Ada kekerasan, adalah bukul, ada macam-macam nanti masalah. Semuanya sebab apa? Sebab ar-rahmah itu tak ada. Kenapa rasa rahmah dan kasihan kepada isteri atau isteri kepada suami hilang? Itu kerana iman tak ada dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala tak ada. Maka ini adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan antara dua-dua suami isteri mawaddah dan rahmah. Pernah ada seseorang lelaki yang datang kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, aku telah merasa bilik tentang satu perkara. Dan memang perkara ni ajaib sangat. Perkara tu iaitu pasangan atau jodoh lelaki dengan perempuan dalam urusan berkahwinan. Suami dan isteri. Kadang-kadang lelaki itu dari keluarga jauh, isteri itu pun dari keluarga lain. Maka yang biliknya dan ajaib di dalam hubungan itu, iaitu subhanallah, sebelum tu tidak mengenal, tak kenal dia, dan mungkin dia pun bangsa lain, iaitu bangsa dari negara ni, yang tu dari negara lain. Tapi subhanallah, lepas kahwin, isteri itu sayang kepada suaminya dan suami itu sayang kepada isterinya, sehingga kadang-kadang mengalahkan cinta dan sayang mereka kepada keluarga sendiri. Maka Nabi SAW sokong kepada lelaki itu. Dia berkata, memang betul ajaib perkara itu, tetapi Nabi SAW baca, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Yani Nabi SAW dia kata, itu semua dijadikan oleh Allah. Mawaddah, cinta dan rahmah yang ada di dalam hati seseorang suami kepada isteri dan isteri kepada suami, itu adalah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Maka hadhil mawaddah, ini adalah mawaddah, bintinya ada di dalam
urusan suami dan isteri. Penting sangat antara suami isteri ada mawaddah. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, alaikum bil walud al wadud, hendaklah kalian berkahwin dengan perempuan yang ada dua sifat, al-walud, al-wadud wal-walud. Al-wadud iaitu ada sifat mawaddah, iaitu dia bersungguh-sungguh mencari ridha suaminya, berusaha sangat dengan segala caranya untuk menenangkan dan menggembirakan suaminya. Nabi SAW kata, perempuan yang ada sifat itu lebih bagus pilihnya untuk menjadi isteri kamu. Juga sifat yang kedua, al-walud, iaitu boleh bersalin, boleh lahirkan anak supaya menjadi apa? Supaya boleh mendapatkan zuriat dan meramaikan umat Nabi SAW. Jadi, kalau kita dah tahu sekarang bagaimana mawaddah itu adalah perkara yang penting, bagaimana caranya kita menghayatikan dan menghidupkan perkara mawaddah itu, ada banyak cara. Antara caranya, hendaklah setiap seseorang daripada suami isteri menunaikan haknya dengan cara sempurna. Iaitu suami berusaha dan bersungguh-sungguh memberi hak kepada isteri, isteri juga begitu bersungguh-sungguh memberi hak kepada suami. Perkara itu membesarkan rasa mawaddah dan cinta itu di dalam keluarga itu. Juga antara caranya, iaitu hendaklah daripada seorang suami dan isteri memberi masa yang cukup untuk keluarganya. Kalau suami itu yang kerja atau isteri yang kerja, hendaklah memberi masa yang cukup untuk keluarga, duduk dengan keluarga dan dengar cerita atau keperluan-keperluan daripada keluarganya. Juga antara perkara yang melahirkan dan membesarkan mawaddah di dalam keluarga, iaitu hendaklah setiap satu daripada suami dan isteri menghiasikan dirinya untuk orang yang lain. Juga hendaklah dua-dua melakukan perkara yang memasukkan rasa gembira dan seronok di dalam hati mereka berdua-dua dalam hubungan suami isteri. Juga hendaklah ada di antara suami isteri memberi hadiah, iaitu suami biasa memberi hadiah kepada isterinya dan isteri itu memberi hadiah kepada suaminya. Itu juga perkara yang lahirkan mawaddah antara suami dan isteri. Juga antara perkara yang kuatkan mawaddah dan cinta antara suami dan isteri, iaitu saling menghormati. Cinta tak cukup jika tidak ada hormat dan agungkan. Suami dikena hormat isterinya, isteri juga dikena hormat kepada suaminya. Hormat itu di dalam hati mereka, dan jika mereka melakukannya, perkara itu di dalam, kalau mereka bercakap-cakap dengan hormat, dengan adab, kalau mereka duduk atau melakukan apa-apa, buat dengan hormat dan adab, setiap satu adab dengan yang lain, perkara itu lagi meninggikan rasa cinta dan mawaddah di antara dua-dua. Juga antara perkara yang tambahkan mawaddah dan cinta, iaitu as-siqah, iaitu kepercayaan. Setiap satu daripada suami dan isteri hendaklah dia percaya kepada yang lain. Juga antara perkara yang tambahkan cinta dan mawaddah di antara suami dan isteri, iaitu al-i'tidar wa adamul inad, iaitu saling meminta maaf satu sama yang lain. Suami selalu minta maaf dengan isteri, isteri selalu minta maaf dengan suaminya. Juga menghilangkan rasa ego di dalam urusan keluarga. Hendaklah suami senang meminta maaf dan isteri juga senang meminta maaf daripada suaminya. Juga antara perkara, dan perkara ni sangat-sangat penting, iaitu menambahkan cinta dan mawaddah antara dua-dua keluarga, iaitu hendaklah suami dan isteri dua-dua sentiasa
membaca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menambahkan cinta dan mawaddah dan rahmat dan sakinah di dalam keluarga itu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji kepada kaum yang sentiasa membaca doa ini, iaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami daripada isteri-isteri kami dan zuriat-zuriat kami qurrata a'yun, iaitu yang menyejuk mata kita, yang menyejuk mata atau masukkan rasa tenteram dan gembira di dalam hati kita dengan perbuatan isteri dan anak. Ya Allah, berikanlah kepada kita daripada isteri atau suami atau anak zuriat kita yang gembirakan kita dengan perbuatan mereka dan istiqamah mereka dan amalan mereka yang baik. Juga antara perkara yang tambahkan mawaddah dan mahabbah di dalam keluarga, iaitu hendaklah kadang-kadang melakukan amalan yang baik di dalam rumah sama-sama, yakni share, yakni bangun qiyamul lail sama-sama, salat 5 fardu dalam rumah jamaah sama-sama, makan sama-sama, juga kalau salat duha atau apa-apa amalan-amalan yang baik, baguslah jika melakukan amalan itu atau perkara itu sama-sama, berjamaah, sebab perkara itu menambahkan cinta dan mahabbah di antara dua-dua. Juga antara perkara yang menambahkan cinta dan mahabbah di dalam hati suami dan isteri dalam urusan keluarga, iaitu ar-ridha wal qana'atu bil mawjud, iaitu ridha dan terima sahaja dan qana'ah, rasa cukup dengan apa yang ada. Suami rasa cukup dengan apa yang ada, juga isteri rasa cukup dengan apa yang ada. Perkara itu sangat terkesan dalam perkara menambahkan cinta dan mawaddah di dalam keluarga. Jadi, kita ingin juga mencerita sedikit tentang sifat atau sikap suami misali dan isteri misali juga. Suami yang contoh baik, contoh yang baik suami, dan isteri contoh yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hiduplah dengan mereka, iaitu isteri kamu wahai lelaki, dengan ma'ruf, dengan kebaikan, dengan baik. Hiduplah dengan isterimu dengan baik. Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Juga bagi mereka, wahai suami, hendaklah memberikan yakni hormat dan hak kepada isteri sama seperti mana dia kena memberi hak dan hormat kepada kamu, wahai suami. Sayyidina Al-Imam Ibn Kathir, mufassir, Imam Tafsir Ibn Kathir, beliau berkata, maksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hiduplah dengan baik dengan isteri kamu, iaitu tayyibu aqwalakum lahunna. Cakaplah dengan baik dengan isteri kamu dan buatkanlah perbuatan yang baik sahaja kepada mereka, sama seperti mana kita suka mereka melakukan perkara itu dengan kita jika mereka bercakap atau berbuat. Sebab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bahagian beberapa wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang suami yang memukul isterinya. Sehingga dalam satu riwayat sampai 70 wanita datang kepada rumah Rasulullah mengadu. Maka Rasulullah SAW keluar memberi khutbah kepada sahabat dan kepada umat Islam. Dia kata kepada mereka, wallahi ma tajiduna ulaika khiyarakum. Demi Allah, Nabi SAW bersumpah, demi Allah, mereka itu yang memukul isteri mereka tidaklah sebaik-baik lelaki. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan hadisnya yang masyhur, yang semua orang Islam hafalnya, iaitu khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik lelaki atau suami adalah suami yang baik atau yang melakukan baik kepada
keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya adalah seorang suami atau lelaki yang paling baik bagi keluarga saya. Jadi barang siapa yang tanya, bagaimana saya ingin menjadi suami yang misali atau yang terbaik kepada keluarga saya, kita nasihat kepadanya, bacalah sirah Rasulullah, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW buat. Sebab Nabi SAW bersabda, saya adalah lelaki atau sebaik-baik lelaki bagi keluarga saya. Jadi kita tengoklah macam mana Rasulullah bercakap dengan keluarganya, bagaimana Rasulullah SAW di dalam rumah, bagaimana Rasulullah SAW buat dengan keluarganya. Jadi kita kena tiru dan ikutlah cara Rasulullah SAW di dalam urusan itu. Antara sifat cara sahabat Nabi SAW melakukan baik kepada keluarga mereka, iaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, saya suka menghiasikan diri saya untuk isteri saya. Sahabat Nabi Ibnu Abbas dan sepupu Rasulullah. Dia kata, saya suka mencantikkan diri saya, yakni kemas rambut, guna wangi, bersihkan diri untuk kalau nak jumpa isteri saya. Sama seperti mana saya suka dari isteri saya mencantikkan dirinya untuk saya. Jadi itu adalah adab. Dan hendaklah kita melakukan adab itu seperti mana Sayyidina Ibnu Abbas melakukan adab tersebut. Sayyidina Muawiyah Al-Qushayri beliau berkata, saya pernah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah hak seorang isteri atas kita? Maka Nabi SAW kata, hak seorang isteri atas kamu memberi makan kepadanya jika kamu makan. Yani bagilah dia makan sama seperti mana kamu makan. Dan memberi baju yang cukup kepadanya. Dan jangan memukul mukanya, juga jangan menyatakan perkataan-perkataan yang buruk, yang tak baik, yang kasar kepadanya. Riwayat Imam Ahmad. Jadi itu juga antara akhlak dan adab antara suami dan isteri. Tidak baik suami menyatakan perkataan-perkataan yang tak baik kepada isterinya, macam tu juga isteri tidak baik melakukan perkataan-perkataan itu yang tidak baik kepada suaminya. Ini juga antara sifat suami isteri yang misali, yang contoh baik. Juga antara sifat suami isteri yang misali, iaitu sabar. Suami sabar atas isterinya, isteri sabar atas suaminya. Itu juga antara sifat yang terbaik sekali di dalam keluarga mawaddah. Juga as-sa'yu ala nafaqatil al-'iyal, iaitu bersungguh-sungguh untuk memberi nafkah atau mencari kerja untuk memberi nafkah kepada keluarga. Itu antara sifat zaujul mithali atau suami mithali. Al-muallim lahum umur dinihim, juga yang mengajarkan keluarganya ilmu agama dan menjaga agama keluarga isterinya dan anak-anak. Ini suami misali. Sebab itu kadang-kadang di zaman sekarang seorang suami dia fikir tugas atau tujuan saya di dunia ini memberi makan dan minum dan mewahkan anak, tetapi itu salah. Yang lagi penting daripada itu, walaupun perkara itu wajib juga, beri makan, beri minum kepada anak, jaga kesihatan mereka, yang lagi penting daripada tanggungjawab itu, iaitu agama. Jagalah salah, akhlak, adab dan ilmu agama di dalam keluarga kamu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan letakkan mawaddah wa rahmah wa sakinah di dalam keluarga itu. Juga hendaklah suami isteri jika ingin menjadi suami isteri misali dalam satu keluarga mawaddah, iaitu hendaklah kita mengenalkan anak kita dan keluarga kita kepada salihin, kepada ulama, kepada orang-orang yang baik. Seperti mana sahabat Nabi SAW suka membawa anak mereka kepada Rasulullah. Sayyidatina Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas radhiyallahu anha. Beliau dia jemput Rasulullah SAW datang rumahnya. Kemudian dia minta daripada Rasulullah SAW baca doa khas untuk anaknya Anas. Jadi ini keluarga misali. Kita harus di dalam urusan keluarga kita ada masa
dengan ulama, ada masa dengan orang agama, ada masa untuk dengan orang yang soleh, yang baik. Kita ambil berkat dengan doa mereka, ambil berkat dengan bagi anak kita melihat dan kepada muka-muka ulama, dan ulama datang kepada rumah kita. Ini adalah antara sifat yang baik di dalam keluarga Islam. Sebab banyak daripada keluarga Islam di zaman sekarang mungkin tak pernah ada seorang ulama masuk rumah mereka. Tak pernah ada orang yang baik datang baca doa atau baca Quran atau tahlil atau yasin di dalam rumah mereka. Jadi bagusnya kita menghidupkan perkara itu. Antara sifat-sifat suami isteri yang misali, iaitu la tulhikum amwalukum wala auladukum, iaitu suami isteri yang tidak lalai dengan harta dan anak. Walaupun harta banyak, walaupun anak itu berjaya, anak yang cantik, yang indah, yang handsome, atau yang masyhur, atau yang hebat, mereka tidak lalai dengan itu. Tetap pegang agama, tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bangga dengan amalan-amalan yang saleh sahaja. Jadi ini keluarga misali. Ini suami isteri misali, jaga keluarga mereka, jaga anak mereka, jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam diri mereka. Wahakala. Nabi SAW bersabda tentang sifat isteri yang misali juga. Rasulullah SAW bersabda, jihadul mar'ati husnul taba'ul. Jihad seorang isteri iaitu melakukan kebaikan kepada suaminya, berusaha atau bersungguh-sungguh untuk menggembirakan hati suaminya. Itu adalah jihadnya, jihad fi sabilillah. Sehingga ulama di dalam tafsir Ruhul Bayan, dia menceritakan tentang keadaan isteri-isteri di zaman Nabi SAW. Dia kata, kalau isteri-isteri di zaman Nabi SAW, dia sambut kedatangan suaminya jika dia balik kepada rumah dengan menyatakan kepadanya, marhaban bi sayyidi, selamat datang wahai ketuaku, juga ketua keluargaku. Dia menyebutkan ayat yang mulia, yang hormat. Dia tunjuk ta'zimnya kepada suaminya. Itu adalah isteri misali. Mungkin kita tak hafal perkataan itu dalam bahasa Arab, tapi kita boleh gunanya dalam bahasa kita. Jika suami datang, kita sambutnya dengan ayat-ayat yang hormat, yang baik, yang adab tinggi. Kita bagi suami kita rasa kita agungkan dia. Juga suami, dia kena selalu menyebutkan ayat-ayat yang tinggi terhadap isterinya. Dia kena bagi isteri dia rasa sentiasa suaminya bangga dengan dia dan mengagungkan dia. Jadi perkara itu amat penting ada di dalam urusan keluarga. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kepentingan memilih isteri yang beragama atau suami yang beragama juga. Nabi SAW bersabda dalam hadis, seorang lelaki menikah perempuan atas kerana 4 perkara, kerana salah satu daripada 4 perkara. Yang pertama, hartanya. Yang kedua, kedudukannya. Yang ketiga, kecantikannya. Yang keempat, kerana agamanya. Maka Nabi SAW bersabda, maka hendaklah kamu mendapatkan perempuan atau isteri yang beragama. Itu amat penting. Lagi penting daripada kecantikan dan kedudukan, juga daripada harta. Bahkan Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang kahwin kerana kedudukan atau kerana harta. Nabi SAW dia kata, barang siapa, dalam hadis yang riwayat Imam Tabarani, kahwin dengan seorang perempuan kerana kedudukannya, Allah akan hinakan dia. Barang siapa yang kahwin dengan perempuan
kerana hartanya, Allah akan tambahkan kefakirannya. Barang siapa yang kahwin dengan seorang perempuan kerana ingin mentahsinkan dirinya, menjaga dirinya dan menyucikan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan keberkatan di dalam dirinya dan untuk isterinya. Sebab itu Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, antara kebahagiaan anak Adam iaitu 3 perkara. Jika manusia dapatkan 3 perkara, itu adalah kebahagiaan. Yang pertama, kenderaan yang baik, yang bagus, yang sesuai. Yang kedua, tempat tinggal yang luas, yang cukup. Yang kedua, yang ketiga, iaitu isteri yang salihah. Macam tu juga Nabi SAW dia kata, antara kecelakaan anak Adam itu di dunia ini, iaitu jika mendapatkan 3 perkara. Tempat tinggal yang buruk, atau isteri yang tak salihah, dan 3, kenderaan yang tidak baik. Sebab itu Nabi SAW dalam menceritakan tentang sifat-sifat isteri yang salihah, Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang salihah. Maksudnya, jika seorang mukmin mendapatkan ketakwaan kepada Allah, maka apakah nombor 2 terus selepas takwa kepada Allah perkara yang baik? Apakah perkara yang baik terus nombor 2 selepas takwa kepada Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isteri salihah. Isteri salihah itu adalah nombor 2 terus lepas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang sifat isteri yang salihah. Dia kata isteri yang salihah iaitu apabila suaminya memerintahkan dia tentang apa-apa, dia akan taat. Dia taat kepada perintah suaminya. Dan jika suaminya melihat kepadanya, dia merasa tenang dan gembira dan seronok. Setiap kali melihat kepada isterinya, dia rasa seronok. Jika dia sumpah atas isterinya jalankan sumpahnya. Dan kalau dia ghaib daripada isterinya akan jaga dirinya dan harta suaminya. Ini adalah antara sifat suami isteri dan isteri yang misali. Akhirnya Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis, iaitu Nabi SAW bersabda, adakah kalian ingin saya memberitahu tentang lelaki ahli syurga? Mereka kata, ya. Maka Nabi SAW dia kata, seorang Nabi ahli syurga, Siddiq ahli syurga, Syahid ahli syurga, juga baik yang baru meninggal ahli syurga, juga seorang lelaki menziarahi kawannya lillahi ta'ala, itu ahli syurga juga. Kemudian Rasulullah SAW kata, adakah kalian ingin saya menceritakan tentang sifat perempuan ahli syurga? Mereka kata, ya Rasulullah. Rasulullah SAW dia kata, perempuan ahli syurga iaitu walud wadud. Walud wadud iaitu yang menzahirkan bersungguh-sungguh cinta dan zahirkan cintanya kepada suaminya. Dan walud juga dia boleh lahirkan anak. Apabila dia marah atau apabila isteri itu marah, yakni stres atau tertekan atau mengamuk, atau usi'a ilaiha, atau dibuat buruk kepadanya, macam suami buat salah kepada dia, atau suaminya marah atasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, maka isteri itu akan pergi memegang tangan suaminya dan dia mengucap, aku takkan tidur atau rehat kecuali kamu telah rida atas saya, minta maaf. Maknanya yakni isteri itu yang bersungguh-sungguh minta maaf kalau dia buat salah, atau suaminya dia buat salah, atau suaminya marah, atau dia marah macam tu. Dia orang yang cepat-cepat tutupkan semua dan cepat-cepat selesaikan masalah dan buat damai, dengan cara damai, dan habiskan masalah di dalam keluarga. Wal khulasah, kesimpulannya, keluarga mawaddah, 3 perkara ini amat penting ada di dalam keluarga. As-sakinah, ketenangan; al-mawaddah, cinta; ar-rahmah, kasihan.
Dan 3 perkara ini ada di dalam cara muamalah Rasulullah SAW dengan keluarganya. Dengan cara ringkas, bacalah sirah Rasulullah. Baca cara orang-orang saleh dan ulama dan sahabat Nabi SAW, cara mereka berbuat dengan isteri mereka, dengan keluarga mereka. Itu insya-Allah akan bantu kita dan akan menjadikan, membangkitkan di dalam suasana keluarga kita rasa insya-Allah as-sakinah wal mawaddah wal rahmah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita semua insya-Allah keluarga mawaddah, keluarga sakinah, keluarga rahmah insya-Allah. Moga Allah Subhanahu wa taala meletakkan, menurunkan rahmah dan ketenangan di dalam hati semua keluarga-keluarga Islam yang ada, siapa-siapa keluarga yang ada masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala angkatkan masalah dan jauhkan asbab berselisih dan bergaduh di dalam keluarga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah wa mawaddah wa rahmah di dalam seluruh keluarga-keluarga orang Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia merupakan sebuah badan bukan kerajaan NGO peringkat kebangsaan yang khusus berkhidmat dalam pengurusan jenazah sama ada di dalam dan luar negara. Pihak SPJM berpengalaman dalam menguruskan jenazah-jenazah kritikal seperti jenazah reput, HIV/AIDS, TB, COVID-19 dan lain-lain. Berdaftar secara rasmi di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ROS sebagai sebuah pertubuhan bertaraf kebangsaan pada tanggal 24 Januari 2018. Bertujuan membantu waris yang kurang berkemampuan dalam mengendalikan urusan jenazah ahli keluarganya dan mendidik masyarakat tentang keperluan mendalami ilmu pengurusan jenazah. SPJM, ke arah pengurusan jenazah patuh syariah profesional dan antarabangsa. Untuk keterangan lanjut, sila layari www.facebook.com/Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia.